Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Di Facebook tirjanah.my dan juga di TikTok. Di TikTok tirjanah.my. Dan juga saya nampak di TikTok sudah mula ada yang join. Di Facebook pun sudah mula ada yang join. Okey, kita tunggu sekejap kan. Dah makan ke belum hari ni? Petang ni, tengah hari ni. Dah makan ke belum? Dah apa ni? Ataupun sekarang ni tengah buat apa? Tengah bekerja ke? Ataupun tengah menunggu untuk keluar pergi makan ke? Ataupun tengah makan ke? Bolehlah reply. Boleh kita berkongsi cerita hari ni. Sebab kita nak sembang-sembang santai. Kita nak berbual je lah. Kita berbual kosong. Kosong tak kosong tapi biar ada isi jugalah. Berbual untuk lebih mengenali kan. Untuk di Facebook Dammahum Damha, nama Dammahum Damha. Waalaikumsalam kan. Alright, dan juga di TikTok Tirjanah, apa khabar? Jadi kalau boleh saya nak nak lebih dekat lah dengan semua orang untuk dapat berbual, dapat berkongsi cerita, sama ada tentang portal Tirjanah sendiri ataupun tentang media sosial kita di Facebook ataupun di TikTok kan. Ada apa-apa nak bagi pendapat, sangat-sangat kita sukalah nak dapat pendapat daripada semua kan. Terutama tentang portal. Sebab masa saya live hari tu, saya dapat satu lelaki ni, dia bagi tahu dia jumpa jodoh dekat portal Tirjanah. Jadi kita memang nak, kalau boleh nak lah tahu daripada anda semua, adakah dah join portal Tirjanah ataupun belum join lagi, rasa nak cuba tapi tak berani kan. Kita lebih kepada nak orang kata nak apa ni, nak dekat lah dengan anda semua, followers untuk TikTok dan juga Facebook tirjanah.my ni. Sebab apa, dekat portal memang tujuan dia memang nak cari jodoh lah, betul tak? Yang masuk portal memang mostly niatnya memang nak cari jodoh. Tapi kalau dekat TikTok, dekat Facebook ini tak kisah. Semua orang boleh follow kita. Semua orang boleh ikut kita punya perkembangan dekat sini lah. Sama ada kita buat sharing kan, sharing live macam ni, ataupun kita buat posting dekat TikTok kita kan. Kalau kat TikTok kan, warga Facebook kan, kalau kat TikTok kita banyak lah bagi tip-tip kan, bagi tip-tip tentang perhubungan, tentang move on, tentang apa lagi, tentang cinta, tentang suami isteri. Jadi benda ni berlaku di sekitar kita lah. Berlaku di sekitar kita, berlaku pada diri kita sendiri. Sebabnya manusia ni memang ada perasaan, betul tak? Ada perasaan, ada rasa ingin mencintai dan juga ada perasaan ingin dicintai. Jadi saya yakin yang depan saya ni pun macam tu juga. Sama ada sekarang ni statusnya sudah berkahwin ke, ataupun sedang mencari calon ke, sedang serius mencari calon ke, ataupun malah nak fikir lagi ke, ataupun dah penat fikir tentang jodoh. Jadi kita nak kongsi-kongsi cerita lah. Boleh lah yang depan saya ni untuk berkongsi dengan saya kan. Apa-apalah nak berkongsi kan. Sebabnya kita lebih kepada sembang-sembang santai lah. Kita nak berbual, kita nak lebih dekat dengan anda semualah. Dan juga sambil-sambil tu saya sukalah untuk berkongsi tentang ta'aruf. Sebab tu topik yang saya tunjuk dekat tajuk situ kan. Jom mulakan sesi ta'aruf. So satu ta'aruf dia, dua maksud kat sini lah. Satu ta'aruf dengan saya lah, ta'aruf dengan saya sendiri sebagai tim tirjanah.my. Dan juga memanglah sebab kenapa kita setiap hari, hampir setiap hari kita ada sesi live dengan anda semua kan, dekat TikTok ke, kat Facebook ke. Dulu-dulu kita selalu buat kat IG. Kenapa kita buat? Supaya kita dekat dengan anda semualah. Kita nak tahu juga kan apa pandangan orang tentang portal kita, apa penambahbaikan yang boleh saya buat, dan juga apa lagi yang membuatkan portal ni boleh membantu anda untuk cari jodoh dengan lebih cepat lagi. Semua tu kita nak. Jadi pada yang baru masuk dekat Facebook, dekat Tirjanah, selamat datang ke Facebook dan juga TikTok Tirjanah. Rabiah, Waalaikumsalam. Dari Sabah. Dari Sabah tu jauh tu kan. Dari Sabah, join kita punya portal, join kita punya sesi live hari ini. Yang lain boleh je nak share dari mana, dah makan ke belum, apa tengah buat sekarang ni kan. Tengah makan ke, tengah tak ada apa-apa, tengah guling-guling ke, ada kerja shift petang ke, bolehlah bagi tahu saya. Kita lebih kepada sembang-sembang santai. Dan juga berkaitan dengan ta'aruf lah.
Sebabnya dalam Tijanah memang mostly memang kita nak cari jodoh, betul tak? Dekat portal Tijanah tu kita memang nak cari jodoh. Bila nak mencari jodoh ni, kita ada step-step dia lah. Bukan hentam kromo je. Kita ada step-step kita untuk menjadikan sesi ta'aruf tu menjadi lebih berkesan lagi. Tapi saya yakinlah dekat depan saya ni mungkin ada pengalaman yang banyak bertaaruf dengan orang tu, berkenalan dengan orang ni. Jadi mungkin pengalaman setiap orang tu sangat-sangat berharga untuk diri dia. Mungkin perkenalan ataupun ta'aruf tu diakhiri dengan pernikahan. Mungkin juga perkenalan ataupun ta'aruf yang dibuat sebelum ni berakhir dengan pelamin anganku musnah. Mungkin pernah bertaaruf tapi ditinggalkan macam tu sahaja. Orang sekarang panggil apa? Ghosting, betul tak? Kena ghosting. Mungkin juga boleh berlaku. Jadi saya nak kongsikan hari ni tentang sesi ta'aruf. Sesi ta'aruf terutamanya kepada yang belum pernah lagi lah ta'aruf, kan? Belum pernah ta'aruf lagi, bagi saya lah beberapa perkara ni sangat-sangat penting untuk dititik beratkan lah bila ta'aruf, sama ada di portal ataupun dekat luar portal. Kalau dalam portal Tijanah ni ta'aruf dia senang sajalah sebabnya kita online, betul tak? Kita online dan juga orang tu tak jumpa kita. Tak jumpa kita berdepan macam ni. Dia melalui ruangan mesej, chat box kat situ. Dia boleh berkenalan. Assalamualaikum, hai cik, saya berminat dengan profil cik, kan? Boleh ke nak kenal dengan lebih lanjut lagi? Boleh bertaaruf secara mesej kat situ. Kalau tak berminat, bagi tahu je lah, maaf cik, saya sekarang ni dalam proses nak proses untuk mengenali dengan rapat dengan calon lain. Jadi semoga cik dapat jumpa orang lain juga. Dan juga selain tu kita dapat jugalah perkara-perkara lain bila bertaaruf ni. Taaruf dengan cara yang orang kata yang lebih sopan. Sebab apa? Kita tak nak hubungan tu habis macam tu saja. Kita nak hubungan ta'aruf tu habis dengan baik, betul tak? Jangan habis dengan orang kata dengan kemusnahan hubungan lah. Sampai bermusuh, benci-membenci, bimbang, ada perkara yang lebih teruk terjadi. Kita nak bila orang kata sekejap ya. Kita nak bila kita bertaaruf tu kita habiskan dengan baik. Maknanya orang tu tak benci kita. Orang tu akan jadi orang kata mungkin dah tak jadi kawan. Susah lah kan bila dah putus macam tu, tak ada apa-apa hubungan tu. Nak berkawan tu mungkin boleh kalau dia open kan, jenis open, jenis berlapang dada, jenis matang, okey. Tapi kalau orang yang jenis tak matang, mungkin dia akan rosaklah hubungan tu kan, akan jadi tak seronok kita nanti kan, benci-benci semua ni. Okey, jadi yang pertama sekali lah, bila kita nak bertaaruf dengan seseorang kan, terutama dalam portal ataupun dekat luar, kan, kita mesti cuba wujudkan satu pertemuan. Kan, kalau dalam portal Tijanah pun kita cuba wujudkan satu pertemuan lah, pertemuan secara fizikal. Kita jumpa dia, baru kita tahu macam mana orang tu yang sebenar. Jangan orang kata jangan berkenalan dengan portal selama-lamanya kan, sampai bertahun-tahun dah berkenalan kat portal, tapi tak pernah jumpa, tak pernah pun merancang untuk berjumpa. Jangan macam tu. Kita nak kalau boleh bila dah rasa ngam dekat portal Tijanah ni, dah chatting tu macam best lah kan, rasa macam kenalah dengan jiwa kita, rasa dia ni sesuai sangat dengan kita. Tapi bila jumpa dekat luar tak jadi, tak ngam. Benda tu boleh jadi tau. Memang benda tu boleh jadi. Sebab ni kita tak tahu kan, bila kita ngam dalam portal, bila jumpa kat luar, mungkin bila kita menyembangkan dia, oh macam ni cara dia bercakap, macam ni cara dia urus diri dia, kita rasa dah tak boleh nak pergi dah, tak boleh nak go dah, kata kan, tak boleh nak pergi dah. Jadi menyebabkan hubungan tu habis macam tu. Ataupun kalau yang memang berkenalan dekat luar kan, yang dipertemukan oleh orang lain ke, bila buat pertemuan pertama tu, masa tu kita cuba menilai dia daripada awal lah kan, nilai dia daripada awal. Dan juga dalam tempoh kali pertama berjumpa tu, cubalah untuk tanya sebanyak soalan yang boleh kan. Tanya sebanyak soalan yang boleh. Dan juga kalau boleh tu, bila berjumpa janganlah jumpa seorang-seorang, betul tak? Nak pula stranger kan, orang yang kita tak pernah jumpa lagi, kita tak pernah jumpa dia, kita tak pernah apa lagi, tak pernah tengok fizikal dia macam mana yang sebenarnya. Sebelum ni mungkin tengok gambar paras bau saja dalam portal Tijanah ni, tapi bila jumpa nanti sangat-sangat penting, terutama untuk wanita lah, tolong bawa pasangan pula dah. Tolong bawa peneman, bawa orang teman. Yang penting orang yang anda bawa teman tu bukanlah budak-budak kan, bawa orang yang dewasa, orang yang juga matang dalam
kehidupan ni, dalam perhubungan ni kan. Nordi Bahrain dekat Facebook, saya jumpa kat TJ, terus boleh jumpa. Saya duduk Langkawi, dia duduk Kelantan 2 minggu lebih, kena di TJ, terus jumpa. Dia macam tu lah. Dia kalau rasa dah ngam, dan juga kedua-dua pihak sepakat untuk berjumpa. Sepakat untuk berjumpa, dan juga jumpalah di tempat yang terbuka kan. Jumpa di tempat yang terbuka, tempat yang selamat. Masa tu lagi mudah untuk perkenalan. Kita senang je, macam portal jejak ni sama je sebenarnya dengan berkenalan dekat luar. Proses dia sama, cuma titik pertemuan tu dekat portal Tijana. Ada orang dia join portal sehari, esok tu dia dah jumpa calon yang dia rasa macam sesuai sangat. Calon tu berjaya tambat hati dia, berjaya menjawab setiap persoalan yang ditanya, dan juga kemudiannya dia berpakat untuk berjumpa. Berkat berjumpa, alhamdulillah, menjadi dalam tempoh 2 minggu dia merancang untuk bertunang. Sebab dia kata dia dah tak ada masa untuk main-main, dan juga dia plan untuk bercinta selepas nikah lah. Tapi itu antara perkara yang berlaku pada setengah orang. Ada orang dia rasa ta'aruf ni sebelum berkahwin memang kena panjang lagi. Itu untuk poin yang seterusnya. Macam yang saya cakap tadi, kena tanya banyak soalan, memang kena cungkil. Kalau boleh sedalam yang boleh. Sedalam yang boleh kita nak kenal dengan bakal pasangan kita tu. Tanyalah soalan. Kadang-kadang walaupun soalan tu kita rasa macam ni sensitif kot kan, sensitif kot soalan ni, tapi masa kita berkenalan untuk jadikan dia pasangan kita, sebabnya dua-dua pihak mungkin dah tahu dah kita ni tengah ta'aruf. Bagi tahu dia, kita ni tengah ta'aruf, so saya nak tahu maklumat awak dengan lebih lanjut. Yang ni pun kena berlapang dada lah. Dia pun boleh tanya soalan dekat pasangan ni. Tu kalau orang serius dan juga matang untuk mencari pasangan hidup. Jadi tanyalah soalan-soalan, bukan sekadar tanya hobi, apa lagi, kena tahu juga dia punya background keluarga, background kerja dia, waktu kerja dia macam mana. Setengah orang kan, dia nak pasangan dia, kerja dia tak nak air shift, mesti nak office hour. Dia jiwa dia memang macam tu. Dia pun office hour, dia nak pasangan dia office hour juga. Dia tak nak yang kerja shift. Ni kan balik rumah, isteri tak ada kat rumah sebab isteri dia kerja nurse. Jadi itu semua kena bincang awal-awal, kena ta'aruf daripada awal-awal. Tanya betul-betul sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut lagi peringkat yang seterusnya kan. So masa ta'aruf awal-awal tu tanya terus. Dari segi mungkin nak tanya pendapatan ataupun gaji tu macam nak kata ekstrim sangat tu tak lah kan. Tapi boleh je lah. Kalau kita tahu kerja dia macam mana, berapa tahun dia dah kerja, mungkin kita boleh dapat gambaran berapa pendapatan dia sebulan kan. Tambah kepada lelaki lah biasanya, sebab tugas ataupun tanggungjawab nafkah apa semua ni memang jatuh pada bahu lelaki, betul tak? Jadi memang penting untuk yang wanita tahu status kewangan bakal pasangan. Sebab benda tu untuk kita hidup kan, hidup dengan dia, kita tak tahu macam mana kan, stabil ke tidak dia kan, mesti kita nak tahu benda tu. Janganlah kita dah syok bercinta-cinta, tengok-tengok rupanya lelaki tu tak kerja pun rupanya. Rupanya tak bekerja, korang kerja pegawai kesihatan, rupanya kerja jual-jual produk kesihatan. Contoh, yang tak berjaya sangat lah, bukanlah yang bukanlah pegawai kesihatan yang kita expect, pegawai kesihatan kerajaan. Jadi makna kata kita kena tahu betul-betul dengan teliti dia punya kerja dan juga sebagainya lah, terutama tentang diri dia, mak ayah dia, keluarga dia macam mana. Alright, Nordi Bahrain, saya jumpa mula-mula blur juga, lepas tu baru okey. Yalah, kali pertama jumpa mesti kita akan rasa malu, betul tak? Rasa macam segan, kita rasa macam betul ke aku nak jumpa ni kan, betul ke aku nak jumpa dia ni kan. Lepas tu kita rasa macam apa nak tanya, apa soalan nak dikeluarkan daripada mulut. Mungkin mulut pun akan rasa macam terkeluh sikit. Tapi kalau boleh, kita sebagai lelaki terutamanya cuba untuk lebih expose diri kita lah, nampakkan kepimpinan kita lah. Kita bercakap, kita nak kata yang perempuan memang biasanya malu-malu kan, lebih malu-malu daripada lelaki. Ada juga yang perempuan yang kurang perasaan malu, dia berani untuk dedahkan cerita tentang diri dia, untuk berkongsi cerita, dia excited, dia peramah. Ada je macam tu. Kalau dapat macam tu, alhamdulillah. Kalau lelaki pendiam mungkin sesuai dengan wanita macam tu, betul tak? Kalau lelaki, kalau perempuan tu dapat pendiam, lelaki tu kenalah tunjukkan kita punya keyakinan diri. Sebabnya biasanya orang yang pandai bercakap, orang yang aktif bercakap macam ni, dia lebih nampak yakin lah, yakin, dan juga orang lebih yakin untuk dekati dia, banding dengan yang terlalu pendiam, sepatah pun susah nak keluar daripada mulut kan. Jadi kita kena kenal dengan lebih lanjut lagi lah. Ina Aslina, Waalaikumsalam kan. Alright, jadi itu yang kedua lah, tanya soalan yang banyak. Yang ketiga, ni kalau kita tak berani sangat lah nak jumpa orang ataupun nak jumpa bakal calon kita tu,
kita gunakan orang tengah lah. Gunakan orang tengah dulu. Ni untuk satu, keselamatan tu punya juga, dan juga untuk mengelakkan fitnah. Lelaki jumpa perempuan memang boleh timbul fitnah lah, walaupun kita pergi makan berdua dekat kedai mamak terbuka. Betul tak? Makan pula bukan dalam restoran tu, kat luar-luar tu je, jumpa berdua. Jadi mungkin itu pun dah boleh menimbulkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Orang nampak, orang ambil gambar, orang buat cerita keluar berdua-duaan. Mungkin ada setengah pihak open je, tapi sepatutnya memang tidak berlaku lah. Kita seboleh-bolehnya elakkan jumpa berdua-duaan lah, walaupun di tempat yang terbuka. Ajaklah peneman untuk mengelakkan fitnah, ya. Alright, dan juga yang orang tengah ni tadi, orang tengah yang matang lah, yang matang, yang ada agama, bukan yang kata yang orang kata apa, yang tak berapa nak berkualiti macam tu kan. Kita nak orang yang juga berkualiti lah, tentang hubungan dia pun okey apa semua. Dan juga sebenarnya jangan terlalu lama, dan juga jangan terlalu sekejap. Ada orang macam saya kata tadi, ada 2 minggu kenal, terus ke proses yang seterusnya untuk ta'aruf di luar, dan juga untuk proses perkahwinan. Memang betul ada yang kahwin dalam tijanan dia 2 bulan. Tempoh 2 bulan dia dah kahwin dah. Memang ada. Boleh pergi baca dekat testimoni kisah cinta kita dekat Hotel Tijana. 2 bulan dia kahwin, dan juga itu cepat lah, betul tak? 2 bulan. Tapi tu rezeki dia, dan juga saya rasa sekarang ni dia dah dapat baby baru dah. Dapat baby. Jadi alhamdulillah tu, lain-lain orang lain cerita dia, betul tak? Lain susunan kisah hidup dia. Dan juga yang penting sekali, kita macam mana kan. Kalau kita fikir pasal orang, memang tak habis lah, betul tak? Kita fikir macam mana diri kita untuk dapatkan pasangan pula kan. Jangan terlalu lama. Lama ni macam mana? Mungkin dah setahun lebih, 2 tahun dah berkenalan, ta'aruf, jumpa keluar juga apa semua, bimbang jatuh kepada lembah zina lah. Bila dah rajin kontak kan, kontak siang malam pagi petang, tanya tu tanya ini kan, jadi bimbang bawa kepada zina. Kita kalau boleh, kita nak singkatkan tempoh perkenalan tu, tapi kita nak pergi ke arah perkahwinan. Bila dah halal tu, keluarlah macam mana nak keluar sekalipun. Duduklah dalam rumah, nak berkurang bilik pun ikutlah, betul tak? Tapi bila dalam tempoh bertaaruf ni, jangan terlalu lama sangat. 2 tahun ke atas, dan 5 tahun janji nak kahwin, tak kahwin. Tak tahulah pasangan tu serius ke tidak. Pasangan kita serius ke tidak, bila ajak kahwin je, nantilah, tunggulah. Sedangkan usia kita semakin meningkat, dan juga keinginan dan juga nafsu kita sentiasa ada. Jadi bagaimana kita nak hadapi benda tu? Jadi kena fikir matang-matang, sama ada kita nak teruskan hubungan tu ataupun tidak. Jadi kita kena bijak dan juga matang lah. Rasa macam lelaki ni macam main-main je kan, dah bertahun-tahun ajak jumpa keluarga pun tak nak, macam sekadar nak mengisi masa lapang dia je. Jadi lebih baik kita fikir sebaik-baiknya terhadap hubungan tersebut lah, ya. Alright, jadi kalau masa singkat tu, kalau terlalu singkat, mungkin kurang macam tadi 2 minggu, 3 minggu kenal dah ajak kahwin, risau juga, betul tak? Jadi bagi saya, waktu yang mencukupi mungkin dalam tempoh 6 bulan bertaaruf. Dia pun macam setia lagi 6 bulan tu, macam okey je kan. Macam okey, ajak jumpa keluarga dia, okey. Lagi jumpa keluarga kita pun pergi jumpa keluarga dia pun okey. So boleh lanjutkan kepada ke arah perkahwinan, sama ada macam pertunangan ataupun terus ke arah perkahwinan lah. Kahwin je terus. Senang kan, sebab bertunang tak wajib, betul tak? Kahwin tu wajib. Jadi tu kalau step dalam kita punya ni macam tu lah. Risik keluarga, kenal keluarga, kemudian baru kita jalin ke hubungan yang lebih serius. Dan juga last sekali, kena istiqarah lah. Istiqarah, doa, solat hajat. Buatlah amal ibadah yang serapat-rapatnya, yang membolehkan kita rapat dengan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita yang Maha Esa, betul tak? Dia yang Maha tahu, dia yang merancang siapa jodoh kita, bagaimana kita pas berkahwin nanti. Jadi banyakkan berdoa lah. Banyak-banyakkan berdoa, banyak-banyakkan solat hajat, banyak-banyakkan rapat diri dengan Tuhan kita. Sebabnya kita tahu, nak tak nak, sebagai Muslim, kita ada senjata kita, iaitu doa. Doa ni lah, doa lah waktu-waktu yang mustajab kan. Contohnya semasa sujud, kita doa selepas solat kan, waktu hujan turun lebat ke kan. Jadi tu antara waktu-waktu yang sangat-sangat mustajab untuk berdoa lah. Jadi kita sebagai manusia, nak tak nak, tetap berbalik kepada Allah SWT kan. Dan juga yang penting, kita kena tambah ilmu lah. Nak kahwin, nak apa semua, memang kena tambah ilmu lah. Jangan sekadar nak kahwin saja, nak kahwin ikut trend, kawan-kawan semua dah kahwin, aku pun nak kahwin juga. Janganlah macam tu. Jadi semua ni yang menjadikan kita lebih cepat untuk ke arah perkahwinan. Alright. Jadi untuk semua
kalau dah ada calon, cubalah cepat-cepatkan proses perkahwinan kan. Cepat-cepatkan proses perkahwinan. Kalau bila ada calon, kalau dekat sini memang kita cadangkan pergi kat portal Tijanah lah. Sebab kat situ boleh tengok seberapa ramai calon yang kita nak. Kat situ ada ribuan calon, ratusan ribu calon yang ada kat dalam tu. Cubalah untuk kita approach mereka, daftar, hantar profil, dah lulus nanti boleh tengok calon-calon dekat dalam tu. Dan juga kita akan mendapat kata pilihan-pilihan yang ada. Kalau kita ni orang Pahang, nak calon dari negeri Pahang je, boleh tapis kat situ. Kalau calon yang ada dekat dalam tu kita nak yang bekerja sama dengan kita daripada negeri Kelantan, tapi kita menetap kat Selangor, rasa kita memang nak settle down kat situ lah, kat Selangor. So boleh cari orang yang menetap dekat Selangor, macam tu lah. Jadi boleh buat tapisan dari segi pendidikan dia. Kalau nak yang sama dengan kita, yang ada ijazah, ataupun ikutlah yang nak SPM je tu, boleh tapis semua tu lah. Dan juga bidang pekerjaan pun boleh. Contohnya yang perempuan contohnya, dia rasa macam dia nak pasangan dia tu daripada kalangan unit beruniform, nak abang bomber lah, nak abang polis lah kan. So dia boleh tapis dari segi unit beruniform kan. Jadi nak penjawat awam boleh tapis penjawat awam, nak yang bekerja sendiri boleh cari bekerja sendiri. So tapisan tu boleh buat dalam umur dan juga status perkahwinan pun boleh juga. Yang duda contohnya dia dah tak nak dah cari anak dara sebab umur pun dah banyak, dia lebih kepada nak cari yang janda. Contoh memang boleh dekat portal Tijanah. Itu sistem tapisan yang kita buat tu, antara kelebihan apabila ada dalam portal Tijanah kita nantilah kan. Orang Iwan Sungai Tembeling masuk pun tak dapat apa-apa, buang masa je. Jadi saya tak tahulah apa status Encik Iwan. Cuba hubungi kita punya admin, cuba jelaskan apa masalah yang Encik Iwan hadapi. Apa yang buang masa, apa yang Encik Iwan rasa tak dapat apa-apa pun. Sedangkan ribuan calon dalam portal Tijanah, jumpa calon. Bila masuk, hantar profil, dia tengok calon, nak berkenalan, dia upgrade kepada premium, dia boleh chatting, boleh berkenalan dengan seberapa ramai yang dia nak. Dia carilah siapa yang sesuai dengan dia. Dia dah rasa okey, boleh ke peringkat seterusnya. Tu proses kat dalam portal Tijanah kita. So Cik Iwan, saya pun tak jelas dengan apa yang Cik Iwan masukkan kat sini. Boleh terus hubungi kami di 0162759271 ataupun email je kita, apa masalah yang Cik Iwan hadapi. Sebabnya kita kalau bagi komen macam tu, memang kita tak tahu apa yang Cik Iwan nak, apa yang Cik Iwan nak sampaikan. Jadi bila kontak kita, jelaskan apa masalah, sangkut dekat mana, profil pun tak hantar lagi ke. Jadi benda tu yang kita perlu tahu. Jadi Cik Iwan minta hubungi kita, kita akan cuba bantulah untuk selesaikan apa yang Cik Iwan hadapi, insyaAllah ya. Sebab apa, kita lebih kepada nak membantu orang, betul tak? Nak bantu orang, dan juga dalam masa yang sama kita kena usaha sendirilah. Macam portal Tijanah ni, kita usaha, kita buat portal macam ni, kita kumpulkan seberapa ramai calon yang ada untuk berkumpul dalam satu platform. So bila kita berada dalam platform sama, niat pun sama untuk cari jodoh. Niat sama untuk mencari jodoh, nak cari kenalan yang sesuai dengan diri kita. So mudahlah, ini nak cari jodoh, nak cari jodoh. So berkenalan, rupanya menjadi ada rezeki jodoh kat dalam ni. Jadi alhamdulillah, boleh dapat pasangan kan, boleh bina masjid. Dan juga saya pun sendirilah, jujur saya cakap, saya pun ada ahli keluarga yang dah bertemu jodoh dalam Tijanah. Adik ipar saya sendiri, masa PKP dulu dia jumpa jodoh dalam Tijanah. PKP kan kena kurung kan, masa tu PKP yang pertama dulu, 2020 kalau tak silap saya. Dia kena start dekat kampung dia lah. Start dekat kampung dia, dan juga yang lelaki tu kat tempat dia lah, dekat Negeri Sembilan kan, tempat kerja dia. So masing-masing start. So join lah portal Tijanah. Bila join portal Tijanah, tak sangka yang wanita ni, adik ipar saya ni masuk bulan 3, hujung bulan 3, 18 bulan 3, rasanya first day PKP rasanya. Kemudian yang lelaki ni join awal bulan 4. So adik ipar saya ni dia memang dia akan update segala progress kat saya lah. Dia kata adalah beberapa orang yang tengah kenal dengan dia kan. So last dia tunjuk dekat saya, yang lelaki ni kan, dia rasa macam nak kenal. So kenal lah, kenal memang dia sendiri, dia rasa ngam apa semua. Lelaki tu bagi respon yang baik, dan bagi saya hubungan dia adalah hubungan yang matang lah. Hubungan yang matang, sebabnya memang walaupun dah tempoh PKP, dia cuba cari cara macam mana nak kenal dengan lebih lanjut. Bukan sekadar dekat mesej saja, tapi dia cuba untuk approach dengan buat video call dengan mak dia sekali. So masa tu bersembang dan juga dapat kenal dengan lebih lanjut lagi.
Jadi bila dah kenal lebih lanjut lagi, dia dah rasa ngam lah. Keluarga pun macam okey, walaupun tak boleh nak bergerak masa tu, kena kurung Melaka kan. So masa tu dia merancang untuk ke peringkat seterusnya. Jadi apabila dah tamat PKP, dah boleh gerak lah, dah boleh gerak merentas negeri masa tu, pergi jumpa masa tu dalam bulan 7 rasanya. Bulan 7 masa tu dah boleh dah. Dah boleh, lepas tu teruslah dengan pertunangan dan juga dah berkahwin dalam tempoh berapa bulan, daripada bulan 3, bulan 4 dia kenal, bulan 8 dia kahwin. So bila dia kahwin bulan 8 tu, bagi saya satu kesyukuran lah untuk saya, sebab ada ipar saya sendiri berjumpa jodoh dalam Portal Tijanah.my, kan. Jadi tu rezeki lah. Jadi dan juga ada juga saat ada satu majlis kahwin dekat sini lah, sepupu isteri saya juga. Kemudian dia bercerita juga, dia pun jumpa jodoh dekat Portal Tijanah juga. Jadi kita pun sebelum ni memang saya nampak profil ahli keluarga saya dalam tu, tapi bagi saya biarlah kan. Okey lah, memang kita pun tercari jodoh. Tak sangka yang dia pun jumpa jodoh dekat Tijanah juga. Jadi bolehlah tengok dekat dekat kisah cinta kat dalam Portal Tijanah tu. So kat situ anda boleh tengok banyak calon-calon yang dah jumpa jodoh, dan juga banyaklah testimoni yang kita dah kongsikan. Kita dah masuk TV, kita dah dah masuk radio, panggil apa semua kan. Semuanya untuk dedahkan tentang keberhasilan daripada mencari jodoh secara online. Mungkin orang dulu mungkin tak ada benda macam ni kan, tapi kita pun sekarang ni dah kaedah canggih. Orang pun sibuk dengan kerja dan juga sebagainya, menyebabkan tak sempat nak cari jodoh secara fizikal kat luar. Boleh menggunakan atas talian. Kaedah online ni pun bagus sebenarnya. Sebabnya kita lebih kepada kenal dulu dalam portal, bila rasa ngam, boleh proceed dekat luar. Pembanding jumpa kat luar, kenal-kenal, lepas tu tak jumpa dah, betul tak? Nak bertukar nombor telefon pun rasa takut, tak berani. Yang perempuan nak dedahkan nombor telefon secara terbuka pun segan. So dalam portal, kenal dulu sehabis baik. Kita yakin dengan calon tu, kita yakin dia matang dan juga sesuai dengan kita boleh berpindah ke peringkat seterusnya, sama kat WhatsApp ke apa semua. Boleh tengok Facebook dia ke, mintalah kebenaran daripada dia, supaya apa? Supaya kita nampak dengan lebih jelas lagi macam mana kehidupan dia, lifestyle dia macam mana, dengan siapa kawan-kawan dia, macam mana komen kawan-kawan dia, diri dia macam mana, macam mana rapatnya dia dengan keluarga dia. Itu antara cara ta'aruf yang baik lah, supaya kita kenal dengan siapa yang bakal kita berkahwin. Bukannya kita nak kahwin trial and error, betul tak? Bukannya sekadar cuba jaya, betul tak? Tapi kita nak cuba, memang kita nak berjaya lah, jalin kehubungan, nak berkahwin dan juga kita nak kekal sampai syurga kelak, insyaAllah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada masalah tentang portal, macam Cik Iwan tadi kan, cubalah hubungi kita, jelaskan apa permasalahan, apa yang berlaku, apa yang anda stuck, ataupun apa yang anda rasa macam perlukan bantuan. Cuba WhatsApp kita supaya kita jelas dengan apa yang anda perlukan, insya-Allah. Sebelum ni pun kalau dekat sesi live lain pun semua terbuka. Kita boleh bertanya soalan. Anda boleh bertanya soalan, insya-Allah admin kita cuba jawab. Kalau admin kita tak boleh nak jawab, dia cakap terus tak boleh nak dapat jawab kan. Alright, jadi itu dia untuk perkongsian hari ni. Dah pukul 1 dah. Andai kata ada apa-apa lagi untuk ditanya, boleh terus ke WhatsApp kita, ataupun boleh email kita, boleh PM kita di Facebook, di IG pun boleh, IG Tijanah.my. Kita pun nak ajak anda semualah follow juga, selain follow kat TikTok, follow dekat IG, follow kat Facebook, follow dekat Twitter Tijanah, dan juga mudah untuk kita berhubung, mudah untuk kita dekat macam ni lah, insya-Allah ya. Kalau nak pada akaun macam Cik Nordi Baharin, dah jumpa calon kan, dah jumpa dekat luar, mungkin dah ngam apa semua, boleh PM kami lah. Boleh PM kami kat Facebook ni pun boleh, dekat WhatsApp pun boleh WhatsApp kami, bagi email Cik Nordi lah. Nanti admin kita akan deactivate kat akaun, insya-Allah ya. Alright, jadi doa saya semoga semuanya dipermudahkan urusan. Yang mencari jodoh, semoga mendapat jodoh yang terbaik. Dan juga bagi saya, memang kena matang dalam mencari jodoh, dan juga kena berlapang dada lah dalam mencari jodoh ni. Supaya apa? Supaya kita mendapat jodoh yang matang, kita dapat membina sebuah keluarga Muslim yang baik. Sebenarnya kesesaran kita kan, kita nak kembali semula ke syurga kita lah. Jadi cuba cari pasangan yang baik. Tak nak ada yang bermasalah kan, ya, konflik-konflik suami isteri tu biasalah, sikit-sikit kan. Asam garam rumah tangga, tak gaduh, tak konflik, tak mengajuk apa semua, macam mustahil lah kan. Jadi benda tu ada dalam keluarga. Itulah asam garam yang menjadikan sebuah rumah tangga tu lebih
bahagia lagi, insya-Allah. Jadi semoga anda semua dapat lagi follow kita dekat live lain. Mungkin ada yang akan live pada petang ni, mungkin pada live ada pagi esok kan, pada hari esok dan juga hari-hari lain. Just follow kita untuk dapatkan notification, insya-Allah ya. Alright, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama saya daripada awal sampai akhir. Dah pukul 1 tengah hari, dah nak masuk waktu Zuhur, dan juga mungkin dah waktu rehat untuk makan. Selamat menjamu selera, selamat menunaikan solat Zuhur. Dan juga insya-Allah doakan saya juga sihat untuk dapat membuat sharing macam ni lagi lah. Baik, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.